walaupun kecanggihan teknologi pada waktu dan ketika ini, antaranya Allah Ta'ala menciptakan bainas samawati wal ard, antaranya adalah langit dan juga bumi. Mana ada bangunan tuan-tuan yang tidak ada pendindingnya, ada tongkatnya. Kalau kita buat bangunan dia kena ada tiang. Tapi langit yang Allah Ta'ala cipta ni tuan-tuan tidak memerlukan kepada tiang. Begitu hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan banyak lagi yang tidak diketahui oleh manusia. Antaranya betapa banyaknya bintang yang terletak di antara langit dan bumi yang tidak diketahui oleh akal manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam ayat ini antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antaranya adalah yang disebutkan, antaranya adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita nampak. Antaranya adalah bintang yang tak dapat kita nak kira satu persatu. Kan, kalau kita mengaji dalam ilmu falak, maka ada kaedah-kaedah yang tertentu untuk petunjuk arah jalan, musim dan sebagainya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam ayat ini juga pada permulaannya Allah Ta'ala menyebutkan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan semua langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencipta dan menjadikan segala sesuatu tanpa pertolongan daripada apa pun. Tak perlu berkehendak kepada makhluk ataupun berkehendak kepada sebarang bantuan. Sebab tu tuan-tuan, antara wirid yang besar ganjarannya kita boleh tengok dalam kitab Al-Azkar, antaranya adalah kita membacakan, iaitulah satu wirid yang kita boleh amalkan, kata la haula wa la quwwata illa billah al-aliyil azim. Tak ada daya kuasa melainkan dengan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat tuan-tuan, baru-baru ni kita tengok yang terjadi di negara kita. Ada satu peristiwa, satu kejadian tanah runtuh. Kebetulan kawasan tanah runtuh tersebut tuan-tuan, ada beberapa pelajar sekolah. Dan ini tengok kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tuan-tuan, ada pelajar-pelajar sekolah yang buat program di situ dan beberapa mayat telah ditemui. Jadi pada pengakhir misi pencarian mayat-mayat mangsa, tinggal seorang lagi saja tuan-tuan. Kan, sampai kita tengok tuan-tuan tu anjing pengesan pun letih dah. Kan, dia pun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun letih dah. Kan, masuk klinik dan sebagainya. Kan, dalam keadaan lumpur dan sebagainya tuan-tuan. Anggota-anggota kita guna teknologi macam-macam dah. Last sekali tuan-tuan, tinggal last kali tu ada seorang lagi mayat yang belum dijumpai. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dilakukan oleh salah seorang anggota keselamatan kita, dia mengalunkan azan. Mengalunkan azan beberapa kali tuan-tuan, berulang-ulang kali. Maka takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan penyelamat tersebut menjumpai mayat yang terakhir. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak cerita dia, kan, hebat macam mana pun ciptaan yang ada pada manusia, maka sama sekali kita tidak terlepas daripada bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut sebagai sifat tawakal. Tadi ini kita baca, fa innaka takhdi wa la yukhda alai wa innahu la yadhillu man wali. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perkataan Allah menunjukkan bahawa dialah sahaja yang menciptakan dan menjadikan segala sesuatu. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu disebutkan oleh para ulama bagaimana doa kita itu nak dimustajabkan di sisi Allah. Bagaimana kaedah doa kita ni, hadirin yang dirahmati Allah, nak mudah
supaya Allah Subhanahu wa taala mustajabkan. Kita baca ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan makbulkan doa kamu. Maka antara amalannya adalah kita berdoa sewaktu kita berada dalam keadaan senang dan susah. Nah, bila kita memperbanyakkan doa ketika mana pada waktu kita senang. Kadang-kadang tuan-tuan, sifat manusia ni bila dia nak guna baru dia cari. Yang ni biasa tuan-tuan. Kan? Dia nak pergi jumpa siapa-siapa, dia ada kepentingan baru dia baik. Tapi tak ada kepentingan, tak ada apa. Tak boleh macam tu. Kan? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, beza makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Saya baru-baru ni di satu tempat saya cerita. Ni tuan-tuan, kadang-kadang kita pun hadapi. Kadang-kadang manusia tuan-tuan ni makhluk. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang kita bagi. Contoh dia. Kan? Kawan kita baik, kita nak tengok-tengok sekali kesilapan. Nama pun manusia tuan-tuan. Asal manusia ni daripada nasia, lupa. Maka kebiasaannya akan diingat ni apa dia? Jutaan kebaikan ni ke ataupun satu kesilapan? Kebiasaannya makhluk ni dia akan ingat satu kesilapan. Lupa habis kebaikan-kebaikan yang dibuat. Ini biasa tuan-tuan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala beza. Sebab tu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim Allah. Dengan jutaan dosa yang kita buat, jutaan maksiat yang kita buat kepada Allah, tapi dengan sekali taubatun nasuha. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Taala ni suka kepada orang yang bertaubat. Hubbu, suka, cinta, kasih kepada orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan kembali menyucikan dirinya. Allahu akbar tuan-tuan. Walaupun banyaknya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan kita bertaubat kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, saya suka bila mana ada orang main tanya ni, ustaz, ni boleh tak saya nak tanya ni, fidyah saya ni berapa? Saya dulu waktu zaman muda banyak saya tak puasa. Ni ustaz, macam mana ni saya nak ganti balik semayang saya nak qada balik semayang saya. Sebab tu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah Subhanahu wa taala lorongkan dia untuk jalan-jalan kebaikan, siapa yang Allah taala kasih kepadanya, maka Allah akan mendorongnya kepada jalan-jalan kebaikan. Ini hikmah tuan-tuan. Kan, bila kita nak buat sesuatu benda, kita ingat akan dosa-dosa yang kita lakukan. Bila kita nak buat satu-satu benda, kita tengok kepada hukum hakam, bukan pakai main bantai dan sebagainya. Maka itu tanda kasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita, atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita beruntung kita duduk dalam kawasan, duduk di tempat yang imarah majlis-majlis ilmu. Jadi kesan imarah majlis-majlis ilmu ni, kan, kita tengok tuan-tuan, artis pun banyak dah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, itu satu permulaan yang baik kepada kita. Kita tengok pula tuan-tuan, ada mereka yang ada kesedaran. Kan, walaupun dalam keadaan yang sikit kita tengok, kan, kalau kita tengok dalam isu sekarang ni, bagaimana kekejaman Israel laknatullah. Kan, kita baca, walan tadda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kan, saya ada orang tanya ni, ustaz, qunut nazilah ni macam mana? Yang mana ni ada kesedaran pada apa? Untuk kita kembali balik kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sepatutnya yang disebut sebagai cinta kepada Nabi. Kan, bukan kata kita kasih pada Nabi ni bermusim. Mai bulan Rabiul Awal saja kasih pada Nabi. Tak. Kasih pada Nabi ni sepanjang masa dalam hidup kita. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan, buat apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, iaitulah kita melihat mengapa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sittati ayyam, 6 hari. Mengapa kepada 6 hari? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma amruna illa wahidatun.
kalamhin bil basar. Dan hal kami dalam melaksanakan apa yang kami kehendaki hanyalah satu cara saja, cepat jadinya seperti mana sekelip mata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kalau nak berkehendak, tidak bergantung harap kepada makhluk dan boleh berlaku pada sekelip mata. Kan kalau kita tengok tuan-tuan baru-baru ni Nahas Elmina. Ni semua saya suka cerita benda yang dekat dengan kita. Baru kita nampak. Kalau nak ikut tuan-tuan daripada Shah Alam nak pergi ke Subang tu, kalau ikut laluan udara ni lagi 2 minit kata pakar-pakar penerbangan. 2 minit lagi kan. Tapi dengan keadaan yang tempoh yang singkat itu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengambil kembali pinjaman nyawa manusia. Hatta penunggang motosikal yang duduk di bawah tu, yang tak terfikir pun dia akan jadi seperti rupa. Kan? Pemandu Grab yang ada di bawah tu, tak terfikir pun akan terlibat bersama. Jadi nak cerita dia, malaikat ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala tidak lambat dan juga tidak cepat walaupun sesaat. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala menyebut innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaan kekuasaannya apabila ia mengkehendaki adanya sesuatu, hanyalah ia berfirman kepada hakikat benda itu, jadilah engkau, maka ia terus menjadi. Ay yaqula lahu kun fayakun. Jadilah, jadi. Tapi tuan-tuan, kalau perancangan manusia, wallahu khairul makirin. Allah itu sebaik-baik perancang. Kita boleh rancang. Dan sebab tu tuan-tuan, disebutkan dalam sebuah hadis baginda Nabi SAW, beruntungnya orang beriman, orang mukmin ni tuan-tuan, punya beruntung. Sebab apa? Bila mana dalam keadaan dia diberikan nikmat, dia bersyukur atas nikmat tersebut, dapat pahala baginya. Dan apabila dia diberikan ujian, dia bersabar atas ujian tersebut, maka dapat pahala baginya. Allahu Akbar. Nak cerita dia tuan-tuan, sifat orang beriman ni 24 jam adalah dalam keadaan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak tidur tuan-tuan, dia ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada adab-adab tidur. Ada bacaan doanya. Kan? Dia nak pergi bekerja tuan-tuan, ada amalan-amalannya. Dalam keadaan dia nak bermuamalah, ada amalan-amalannya. Bila mana dia diuji oleh Allah, dia melakukan kesabaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat orang beriman ni, sebab tu hadirin yang dirahmati Allah, betapa besar Ar-Rahim, pengasihnya Allah, Ar-Rahman, pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita niat kepada kebaikan, bermula dengan niat tu dah dikira dah amalan kita. Akan tetapi kalaulah kita nak buat dosa dan tiba-tiba teringat, subuh-subuh ni sejuk ni, tak apalah, sekali tinggal tak apa, baru terniat, maka akan ditunggu sehingga dosa itu dilakukan, barulah dikira. Ini tuan-tuan, betapa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Dan kita beruntung kita jadi umat Nabi SAW. Umat Nabi SAW, kita buat amal yang sedikit tapi besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sembahyang subuh berjemaah tuan-tuan, Nabi SAW sebut pahala orang solat subuh berjemaah ni kullahu, kan, seperti mana, iaitulah sepanjang malam. Kalau dalam keadaan kita solat isyak berjemaah, nisful lain, setengah malam dapat kita solat subuh berjemaah. Sebab tu tuan-tuan, kita muhasabah balik ni, kita nak ceritakan kemenangan umat Islam, kemenangan umat Islam. Saya duk tengok kat social media dan sebagainya. Tapi cuba kita memuhasabah tuan-tuan, masjid-masjid di tempat kita, surau-surau di tempat kita, bagaimana keadaan subuh mereka, kan? Solat berjemaah, kekuatan umat Islam, selain daripada amal-amalan yang lain. Maka yang pertama adalah pandangan daripada Imam Ibn Katsir, iaitulah wasittati ayyam hiya al-had wal isnin was sulasa wa arba'a. 6 hari itu ialah Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Dan pada hari Jumaatlah berhimpun segala kejadian
Dan pada hari Jumaat lah dijadikan Adam alaihi salam. Maka kata Imam Ibn Katsir, 6 hari itu adalah hari-hari kebiasaan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun hari Sabtu tidak berlaku padanya penciptaan, kerana ia adalah hari yang ketujuh yang dikenali dengan hari pemutus. Ada beberapa, ada disebutkan, iaitulah yang pada hari Sabtu itu tidaklah berlaku penciptaan. Satunya adalah berkata Hasan Al-Basri, min ayyamud dunya, iaitulah hari-hari di dunia yang kita alami sekarang ini. Yang disebut sebagai 6 hari itu, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, adalah hari-hari kebiasaan. Dan sekiranya Allah mahu, nescaya Allah boleh mencipta semua perkara dengan sekelip mata sahaja, seperti mana ayat yang kita baca tadi. Mustahil tak bagi Allah? Tidaklah mustahil. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah tidak berkehendak kepada mana-mana makhluk. Akan tetapi, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, tetapi Allah menciptanya dalam masa 6 hari adalah kerana ia mahu mengajar hambanya supaya berhati-hati dan tidak gopoh dalam segala urusan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab tu hikmah tadi kita baca fi sittati ayyam. Sebab apa kata Imam Hasan Al-Basri? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak didik manusia. Allah Taala nak ajar manusia, hai manusia, kalau kamu buat sesuatu, jangan buat terlalu gopoh. Jangan kalut sangat. Tu bahasa kita ni. Kan? Sebab apa lah ni kita tengok tuan-tuan, orang banyak lingkup. Sebab apa? Sebab semua nak cepat. Kan? Saya bulan lepas saya tulis khutbah di Pulau Pinang. Tentang apa tuan-tuan? Lah ni gejala trend kita tengok 3 tahun semasa 2020, 2021, 2022. Hampir 200,000 lebih tuan-tuan anak-anak kita yang dapat tawaran untuk sambung belajar selepas SPM, tapi tak sambung belajar. Sebab apa tuan-tuan? Semua orang ni cepat nak jadi apa? Influencer, contoh ada TikTokers. Saya pun nak kena hafal tuan-tuan istilah-istilah tu. Kan? Ni fasa-fasa terma baru. Kan? Facebookers, YouTubers, semua nak jadi cepat. Kan? Semua nak cepat dah. Semua nak kaya, tak ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut laqad khalaqnal insana fi kabad. Diciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Tak ada jalan yang mudah tuan-tuan. Ni kita nak dapat rahmat Allah bukan senang. Kan? Sebab tu disebutkan oleh ulama, dunia ni adalah penjara bagi orang beriman. Apa makna penjara tu? Maknanya dalam hidup kita ni ada liku-liku kesusahan. Nak ngaji bukan senang. Kan masjid-masjid tuan-tuan, nak khatam satu kitab ni, Allah. Saya pengalaman duk khatam kitab tuan-tuan, paling kurang pun 4-5 tahun baru khatam. Pernah sekali tu ada satu masjid tu khatam kitab tuan-tuan, buat kenduri. Saya tanya pada jawatan kuasa, buat kenduri. Dia tahu ustaz, bukan selalu boleh habis macam ni. Daripada kulit ke kulit ni bukan selalu. Kan? Kadang-kadang tuan-tuan biasalah tambah pengajian umumi. Kadang-kadang ustaz tak boleh mai. Kan? Tuan-tuan boleh mai. Tuan-tuan boleh mai, ustaz. Tuan-tuan tak boleh mai, ustaz boleh mai pula. Kan? Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada jalan yang mudah. Kan? Menega kadang-kadang ada pelaburan yang tertentu. Ini saya nak pesan. Dan saya baru ni tulis dalam satu majalah bulan depan, Dewan Tamadun Islam. Tentang polemik penipuan skim umrah dan juga air zam-zam. Kan? Jadi banyak lah ni tuan-tuan. Kita nak cepat. Kan? Tak tengok dulu, tak selidik dahulu. Tu. Kan? Pelaburan. Ni banyak lah. Kalau nak cerita bab ni saja, saya rasa tak cukup kuliah subuh ni. Kan? Jadi nak cerita dia tak ada benda yang mudah. Kalau kita tengok Nabi kita, Nabi SAW, dalam misi dakwah Nabi, adanya beberapa peringkat. Antaranya adalah secara sulit, secara bersembunyi, selepas tu baru secara terang-terangan. Dalam perjanjian Aqabah,
ditunjukkan kepada kita. Ada perjanjian Aqabah yang pertama, mai musim haji berikutnya pula ada perjanjian Aqabah yang kedua. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nak tunjuk pada kita sesuatu pekerjaan, sesuatu amalan itu tidak ada jalan yang mudah. Saya nak bawa tuan-tuan satu kisah yang berlaku pada seorang sahabat yang bernama Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu antara seorang sahabat yang kaya-raya. Begitu kayanya Abu Talhah Al-Ansari ni tuan-tuan, sehingga kan pernah satu ketika dia tengah semayang di antara kebun-kebun tamam dia. Dan kebun-kebun tamam Abu Talhah Al-Ansari ni merupakan kebun yang berkualiti, kebun yang hebat. Sehingga kan Nabi SAW selalu duk pergi berehat di antara kebun-kebun Abu Talhah Al-Ansari. Dalam peperangan Uhud, Abu Talhah Al-Ansari menjadikan tubuh badannya itu perisai kepada Nabi SAW. Ini tengok tuan-tuan, sahabat-sahabat. Walaupun mereka ini dalam keadaan berjuang di jalan Allah, tapi mereka tidak melupakan tanggungjawab mereka sebagai khalifah di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, maka waktu tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada zaman sahabat, Abu Talhah ni tuan-tuan dah uzur dah tuan-tuan, sehingga kan pada waktu tu ada panduan jihad, kan, ada panggilan jihad untuk menyebarkan wilayah-wilayah kekuasaan umat Islam. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana Abu Talhah Ansari duk tengah siap persiapan, ni boleh jadi iktibar kepada kita yang masih hidup, bagaimana keimanan sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana mereka sangat appreciate, sangat menghargai nikmat hidup mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana Abu Talhah Ansari dia ditanya oleh salah seorang anak dia, wahai ayah, cukuplah untuk berjihad, bagi kami pula anak-anak muda ni untuk berjihad di jalan Allah. Kamu berehat. Sebab apa? Lepas tengok Abu Talhah ni dah uzur dah. Kan kadang-kadang tuan-tuan kita tengok mentua kita nak pergi mana-mana, dia uzur dah. Ayah cukuplah ya weh, biar anak-anak pula. Kan? Mana kasih anak tu pada ayah dia. Tak payah dah buat kerja berat-berat dah, biar kami pula. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa kata Abu Talhah Ansari radhiyallahu anhu? Dia membacakan satu ayat daripada surah At-Taubah pada ayat yang ke-41. Dia menyebutkan pada anak-anak dia, infiru qifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kamu baik dalam berasa berat, ringan ataupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allahu Akbar tuan-tuan. Maka kata Abu Talhah Ansari radhiyallahu anhu kepada anak dia, wahai anak-anakku, aku ingin tergolong dalam kalangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berasa ringan ataupun berat. Allahu Akbar tuan-tuan. Ini keimanan sahabat-sahabat Nabi SAW yang wajar untuk kita teladani. Maknanya berbalik kepada perbahasan kita tadi, berkata Hasan Al-Basri, nak menunjukkan bahawa supaya kita berhati-hati dan tidaklah gopoh dalam sesuatu urusan. Dan sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok ni hukum hakam, terutama dalam bidang muamalat. Kalau contoh kita nak terlibat dalam apa-apa urusan berkaitan dengan kewangan, kan, al-mal misalnya, berkaitan dengan harta, Allah Ta'ala minta untuk kita tulis. Sebab apa untuk kita tulis? Supaya ada bukti, kan. Tu tuan-tuan, maknanya buat urusan dengan gopoh. Kalau tuan-tuan pergi buat pinjaman di mana-mana bank pun tuan-tuan, rupa-rupanya bank-bank kita ni tuan-tuan paling sekali ikut ajaran yang dibawa oleh Al-Quran. Tapi ada dalam kalangan kita, dia nak cepat.
Tambah-tambah pula ni. Haji tak payah kerja apa. Haji buat pelaburan saja pada kami. Duk goyang kaki aja, dengar goyang kaki relax tu, dia pun terpedaya. Tu banyak yang berlaku. Tidak ada jalan mudah. Saya dah bagi contoh dah tadi bagaimana Nabi kita Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hijrah baru-baru ni kita tengok dalam bulan Muharram. Tidak ada jalan yang mudah untuk mendapatkan sesuatu kejayaan. Kita duduk di atas muka bumi tu. Dan sebab tu Allah Ta'ala menyebut inna ma'al usri yusra. Selepas kesukaran itu akan ada kesenangan. Susah dulu baru akan ada kesenangan. Dan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya berkata Dr. Wahbah Az-Zuhairi, iaitulah pada 6 bahagian daripada masa tidaklah dimaksudkan dengan 6 hari itu hari-hari dunia yang kita alami sekarang. Kerana sebelum penciptaan langit dan bumi, malam dan siang masih belum wujud. Maka disebutkan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Maka dia mengatakan berlainan dengan pandangan-pandangan terdahulu. Maka berkata Al-Qurtubi, 6 hari merupakan hari-hari biasa. Kerana ia merupakan hari akhir. Sebab itulah hari Jumaat merupakan sebaik-baik hari. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, dia mengkhususkan pada hari Jumaat kerana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah an Nabi SAW qala khairu yawma tala'at alaihi syams yaumul jum'ah fi khuliqu Adam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah pada hari Jumaat. Sebab apa hari Jumaat ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kerana kata Nabi pada hari Jumaat dijadikan Adam alaihi salam. Pada hari Jumaat dijadikan Adam alaihi salam. Pada hari Jumaat Adam dimasukkan ke dalam syurga. Dan pada hari Jumaat ia dikeluarkan daripada syurga dan tidak akan berlaku hari kiamat melainkan pada hari Jumaat. Maka ada juga pandangan, apakah sehari itu bersamaan dengan 1000 tahun? Sehari di alam akhirat bersamaan dengan 1000 tahun. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma yaghruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Allah mentadbir seluruh urusan makhluk-makhluknya daripada langit ke bumi. Kemudian dinaikkan angkat ke pengetahuannya pada satu hari yang mana kadamnya ialah 1000 tahun menurut hitungan hari kamu yang biasa di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam perbahasan ulama, adakah sehari itu bersamaan dengan 50,000 tahun? Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut pada surah Al-Ma'arij pada ayat yang keempat. Ta'arujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumi kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat-malaikat dan Jibril naik ke pusat pemerintahannya untuk menerima dan menyempurnakan tugas masing-masing, terutamanya pada satu hari yang mana tempohnya itu 50,000 tahun. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang kita lihat di sini iaitulah beberapa hari di dalam fi sittati ayyam berlakunya penciptaan langit dan bumi itu selama 6 hari itu. Antaranya perbahasan ulama menunjukkan kepada kita bahawa perhitungan dan hebatnya kuasa Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalil-dalil yang telah kita bacakan sebentar tadi. Yang kedua, nak menunjukkan bahawa setiap urusan di atas muka bumi ini memerlukan kepada adanya usaha, dan juga diminta kepada manusia agar tidak tergopoh-gopoh dalam melakukan sebarang urusan. Kita nak doa, dia ada adab dia. Pernah satu ketika Nabi SAW tengok ada seorang berdoa, Nabi minta dia doa balik. Sebab apa? Sebab dia terlalu gopoh dalam solat. Adanya apa? Tamak ninah. Sebab tu kalau kita tengok dalam rukun solat ni dan tamak ninah,
Bukan kata rukuk saja, bukan kata sujud saja. Itu pelakuan-pelakuan dalam membaca Al-Quran. Wa rattilil Qur'ana tartila. Baca dengan tartil. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan satu ayat yang kita tadabbur pada pagi ini, yang kita duk baca pada setiap hari Jumaat, memberikan kepada kita pengajaran bahawa betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Dan kita telah melihat tadi, saya ambil satu contoh bagaimana seorang sahabat Abu Talha Ansari radhiyallahu an, dia sangat beriman dengan apa yang dibawa, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Wallahu taala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afina fi badanina, ya Allah sihatkanlah tubuh badan kami. Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, sihatkanlah penglihatan dan pendengaran kami. Mudah-mudahan dengan asbab kesihatan tubuh badan yang kau berikan kepada kami, ya Allah, memudahkan untuk kami melakukan amal ibadah yang sempurna kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada waktu yang mustajab doa di sisimu ini, ya Allah, ketika mana kami mempelajari ayat-ayatmu, ya Allah, ketika mana kami beriktikaf di dalam rumahmu, ya Allah, ketika mana pada pagi Jumaat Sayyidul Ayyam ini, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami mohon sangat kepadamu, ya Allah, murahkanlah rezeki kami, ya Allah, murahkanlah rezeki anak-anak kami, ya Allah, jadikan anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang saleh dan salihah, yang akan mendoakan kebaikan syurga buat kami setelah kami dimatikan olehmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada waktu dan ketika ini, ya Allah, saudara-saudara kami di bumi Palestin, ya Allah, di bumi Gaza, ya Allah, mereka sedang dibom, ya Allah, mereka sedang dibedil, ya Allah, mereka sedang dibunuh, ya Allah, anak-anak kecil yang tidak berdosa dibunuh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak mampu untuk ke sana, ya Allah, membantu mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon sangat kepadamu, ya Allah, kau berikanlah pertolongan dan bantuan seperti mana yang kau berikan kepada tentera-tentera Badar, ya Allah, kepada sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi kulli makan, khususan fi Palestin, khususan fi Gaza, khususan fi Gaza. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berilah kepada kami kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan akhirat, wa qina azaban nar, dan jauhkan kami, ya Allah, daripada azab api neraka-Mu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.